Jadi tuan-tuan dan puan tak perlu risau untuk buat kerana ianya agak mengambil masa lah. Dia tak susah tapi ambil masa. Count point in a polygon. Kalau tuan-tuan dan puan ingat semalam kita ada cerita pasal count point in a polygon. Yang itu saya akan bagi je lah yang dah siap. Baik, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah SWT sekalian. Pada petang yang mulia ni saya akan ceritakan. Saya akan ceritakan bagaimana cara kita nak membuat apa yang dipanggil sebagai watershed ataupun catchment area analysis ya. Yang ini kalau mana yang sempat untuk follow lah. Mana yang tak sempat untuk follow, saya mohon maaf sebab saya ada kekhawatiran nanti tak sempat kita nak cover everything. Sekejap, di tengah loading. Mana yang nak cuba boleh pergi ke Cameron Ku ni, nanti download lah Cameron Ku ni punya TIF dan juga DEM. Saya nak upload every single item tak boleh sebab dia lebih kurang 400 megabyte. Jadi kalau buat analisis ni memang sedikit ambil masa. So that's why saya mohon cadangan untuk kita buat lain kali lah. Kalau dapat ada rezeki kita jumpa. Kemudian untuk buat yang advance kita buat ya. Baik, secara umumnya saya akan mengambil tak ada tadi lah. Sekejap ya. Dia kena halang dia punya IR tu. Kelemahan infrared. Okay, so kita akan cuba belajar macam mana nak buat ya. Nanti tuan-tuan puan akan cuba buat sendirilah. Ada lagi satu sebenarnya saya nak tunjuk pasal Landsat, tapi Landsat ni tak sempat. Nanti saya buat dekat dalam YouTube channel anda tengoklah ya. Jangan ada skip advertisement lah. Okay, so Cameron Ku TIF ni adalah contoh data raster yang saya dapat daripada SRTM lah. So tuan-tuan puan pun sudah jelas yang ini adalah contoh yang saya dapat berdekatan dengan kawasan Cameron Highland. Okay, ini contoh yang pertama ya. So step dia apabila anda telah ada Cameron Ku ini, maka kita akan pergi kepada saya punya step ni, kita akan pergi kepada DEM Field. DEM Field adalah salah satu aplikasi di dalam GRASS. Di dalam Saga pun ada juga, tapi kalau siapa-siapa yang tak ada Saga atau GRASS ni nanti boleh apply lah, boleh install kemudian ya. So saya akan pergi ambil fill lah, FILL. Dia akan ada di dalam GRASS, kita panggil r.fill.dir. Yang ni lah. So kita akan ambil data kita iaitu Cameron Ku dan kita akan setkan kepada GRASS dan kita hasilkan dua file yang utama iaitu depressionless dan juga flow direction. Depressionless sahaja. Kita hasilkan file di sini. Kita akan save to file. Saya tak akan save to file sebab file ni memang ambil masa yang agak signifikan. Saya akan namakan dia sebagai fill. So setelah selesai, maka step yang nombor 2 akan keluarnya yang dipanggil sebagai DEM fill. DEM fill ni yang seperti tuan-tuan puan lihat di sini. Ni DEM fill. Maknanya kita melihat how the fill up hypothesis algorithm yang dijalankan oleh komputer. So nanti kita akan pergi ke step yang berikutnya. Selepas kita dah buat DEM fill, kita akan determine flow and accumulation menggunakan watershed. Watershed ni salah satu daripada kita punya aplikasi juga dalam processing tool untuk kita ketahui apakah kita punya watershed. Okay, watershed, r.watershed, kita akan ambil DEM fill kita dan kita akan setkan minimum basin kita lebih kurang dalam 500 lah. Ini daripada cadangan ulama-ulama lah. Kalau sikit sangat 200-300 takut tak keluar. Dia tak keluarkan output yang kita mahukan. Dan kita boleh enable single flow direction sebab kita nak tengok air sungai itu hanya datang pada satu tempat. Kemudian di bawah ini kita ada option yang sangat banyak. Contoh tuan-tuan dan puan nak buat stream power, nak tahu kelajuan sungai, nak lihat kepada topographic index juga TPI yang kita buat tadi boleh, slopeness dan steepiness pun boleh. Ini semua saya uncheck lah, saya tak nak hasilkan semua benda-benda ni kerana saya hanya perlukan dua algoritma yang perlu di-run oleh QGIS for the time being, iaitu kita panggil sebagai accumulation dan juga lagi satu dipanggil sebagai flow direction ya. So saya akan save file yang pertama dipanggil sebagai accumulation dan saya akan save. Begitu juga yang kedua saya tak buat lah sebab saya dah buat daran tadi sebab dia akan ambil masa.
Saya akan buat dua benda yang dekat bawah ni. So kalau tuan-tuan dan puan lihat video ni nanti, tuan-tuan dan puan nak buat macam mana, saya bagi tahu tadi, masukkan kita punya DM field, kemudian kita setkan kita punya minimum size water basin ni kepada 500 as a minimum. Nanti tuan-tuan dan puan boleh adjust according to your needs. Pergi kepada enable single flow direction, dan kemudian anda boleh proceed untuk hasilkan dua output ini sahaja. Yang pertama adalah accumulation dan yang kedua adalah flow DIR. Flow DIR ni adalah flow direction. Ini dua je yang kita nak. Kemudian kita run. Selepas tuan-tuan dan puan run, maka kita akan ada dua perkara yang berkenaan, iaitu flow direction dan juga yang kedua kita namakan sebagai apa dia tadi? Accumulation, ya. Accumulation. Yang lagi satu adalah accumulation. So ini adalah accumulation lah. Accumulation TIF. Okay, accumulation TIF. Invalid. Okay, accumulation ni dia tak dapat hasilkan. Saya nak tengok apa masalah dia. Kalau tak, saya kena hasilkan manually lah. Saya hasilkan balik semula. Baik. Tak apa, saya hasilkan manually. Dekat watershed, saya akan pergi kepada DEM field. Saya akan buat size watershed saya adalah 500. Kemudian tadi saya dah bagi tahu flow direction dah ada. Yang tak ada cuma accumulation. So saya akan hasilkan accumulation lah dekat sini. Yang ni semua saya tak nak. Ni semua saya uncheck. Sebab dia akan mengambil masa lah untuk analyze all the output here. So I may want to skip all the step here. Tapi kalau tuan-tuan puan nak menggunakannya, dipersilakan. So saya akan proceed kepada satu file baru. Accumulation. Accumulation ni sebab kita nak tahu pengumpulan dia lah. Dekat mana bahan tu kan. Okey, dah siap. Jangan lupa untuk tekan butang run untuk run the algorithm. Dia akan ambil masa lah. Tapi sebab ini satu file je, mungkin tak berapa lama sangat lah. Selepas selesai buat accumulation dan juga selesai buat flow direction, step yang berikutnya, tuan-tuan dan puan perlu mengenal pasti flow direction ni dalam bentuk absolute number. Ini berdasarkan kitab yang dibuat oleh pengarang-pengarang sebelum ni lah. Apa maksud flow direction ni mesti absolute number? Maknanya dia mesti dalam bentuk nombor bulat. Dia tak boleh nombor ganjil lah. Seperti mana kita faham kat sini, kalau kita tengok flow direction ni, nanti anda akan nampak tadi, negatif 8 sampai 8. So, mana yang negatif itu perlu dipositifkan supaya dia jadi nombor 1 sampai 8. Sebab nombor 1 sampai 8 tu akan kita kenal pasti berdasarkan jujukan kawasan dia lah. Sama ada dia berada di utara, barat, timur laut, timur utara, tenggara dan lain-lain lah. Yang itu nanti tuan-tuan dan puan akan mengkelaskan sendiri di dalam flow direction. Okey, sekejap. Dia tengah hasilkan. Saya tak boleh nak share semua file ini. Tapi kalau tuan-tuan dan puan mahukan, saya letak jugalah dalam drive tu. Sebab dia punya size dia agak signifikan. Satu folder yang berkenaan ni, 460 lebih kurang lah size dia. Jadi takut tak sempat nak download lah disebabkan internet capacity and so on. So saya cadang you all tengok lah. Nanti boleh revisit balik video saya ni. Dan tuan-tuan pun boleh buat sendirilah kemudian ya. Okey, sebentar. Kita tunggu sekejap. Okey, setakat ni tak follow kan? Setakat ni tak follow, tak apa. Itu KPI dia. KPI dia tak payah follow jalan dulu. Sebab yang ni saya nak run je. Saya nak tunjuk je. Yang ini sebenarnya pun tadi dah siap ni. Ada error kat somewhere. Saya kena buat balik lah ya. Sebab nak hasilkan satu ni dia ambil masa. Okey, kita tunggu sekejap. Saya nak tunggu lagi satu file namanya accumulation. Baik, accumulation telah ada di sini. Okey, kita ada accumulation. Okey, ini accumulation yang saya maksudkan tadi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, accumulation ini ada daripada 3 juta sampai negatif 3 juta. Yang ini nanti kita kena gunakan raster calculator untuk kita classify siapa-siapa yang dinamakan sungai itu adalah dalam lingkungan 50,000 lah. Sebab dia nak tengok kepada partikel juzuk pixel dia. Okey, pada flow direction ini seperti mana saya maklumkan tadi, ia perlu ditukarkan kepada nombor yang bukan negatif ya, iaitu negatif 8 kepada 8 ini kepada 1 sampai ke 8 sahaja. So caranya tuan-tuan dan puan akan gunakan raster calculator. Untuk raster calculator ni nak mudah, saya dah sediakan algoritma yang mana saya pun telah letakkan di dalam apa nama ni, di dalam Google Drive. Nanti tuan-tuan dan puan boleh pakailah algoritma ni dan yang mana-mana sesuai boleh gunakan. Kat sini kita akan gunakan algoritma seperti berikut. Algoritma ini berbunyi, jika flow direction kurang daripada kosong, maknanya bawah daripada positivity lah, dia negatif 1, negatif 2 dan sebagainya, maka darabkanlah dengan negatif 1. So dia jadi positif lah. Kemudian kita darabkan dengan flow direction itu sendiri. So
So kalau dia adalah 1 kali dengan negatif 1, 1 kali dengan 1 dapat 1 lah kan. So kita perlu tambahkan flow direction ini sebab kita nak tahu jujukan kawasan dia lah, sama ada utara, barat, timur, laut. So anda boleh gunakan algoritma ini dan macam biasa jangan lupa untuk masukkan ke dalam output layer. Nak dikeluarkan sebagai apa? Anda akan type something like this lah. Flow dir ABS. ABS adalah stand for absolute number lah. Saya akan hasilkan sekarang flow dir ABS. Berdasarkan algoritma ini, dia kata invalid. Invalid maknanya ada kesilapan lah dalam kita membuat algoritma. So kita just cari balik apakah kesilapannya. Kesilapannya kadang-kadang ada masa saya copy paste tadi lah. Okay, sekejap saya double check balik. Jika flow dir 1 kurang atau sama dengan 0, maka kalikan dengan 1, kalikan dengan flow direct, tambah dengan jika flow dir lebih besar sama dengan 0, kalikan dengan flow direct. Sepatutnya okey ni expression ni. So I am not so sure why it's happened to be like this. Sekejap saya buat balik yang baru lah, senang. Okay, if condition flow direct is less than or equal to 0, then we must times by minus 1. Okay, kemudian kita perlu times by the flow direction. Alright. So next is tambah plus if the flow direct is more than or less than, more than or equal to is 0. So that means it's a positive already, times by the flow direct. No need to times by the minus 1 lah. So bila kita tekan butang OK ni, maka ada satu TIF akan dihasilkan lah. TIF akan dihasilkan yang dinamakan sebagai flow dir ABS, seperti mana yang saya tunjuk pada saya punya cursor ni. So kat sini dia sudah menjadi apa yang dipanggil sebagai data 1 sampai 8. Dia dah bukan lagi 1 sampai negatif 8 sampai 8. So kat sini anda boleh ubahlah mengikut properties untuk mengubahkannya kepada palette yang anda sukai. Kat sini saya akan pakai spectral. Dan mengikut ulama-ulama punya idea, spectral ini sepatutnya di-adjust menggunakan dua color yang sama pada hujung. Maknanya kalau di hujung sini anda pakai color biru, make sure di hujung sebelah sini pun pakai biru juga. Ini sebagai contoh macam mana pelaksanaan dia. Okay. Dan bila kita tekan OK, maka kita akan apply lah kita punya condition untuk flow dir ni. So flow dir kita telah selesai. Ini contoh flow dia. Jika tuan-tuan dan puan-puan lihat di dalam perhalusan dia, next adalah kita perlu tentukan dia punya kedudukan, kedudukan color dia tu. So untuk kedudukan color ni saya tak nak bincang lebih lanjut sebab nanti akan ambil masa. Tapi basic principle dia adalah seperti berikutlah. Anda akan tukarkan dari segi posisi north, northeast, east, southeast, south, southwest, west dan juga northwest. Lepas tu tukarkan posisi nombor seperti yang saya telah berikan di dalam contoh pada slide inilah. Okey, setelah kita siap buat perkara demikian, maknanya flow ni dah boleh buang lah sebab flow ni kita tak nak pakai sebab ini adalah flow yang bukan positif. So next kita kena ambil accumulation ni sebab accumulation ini adalah accumulation yang bukan kepada nilai yang boleh dipaham oleh algoritma. So kita perlu tukar kepada accumulation yang lebih daripada 50,000. So kita akan buat accumulation is more than or equal to 50,000. Sebab ini kita akan namakan dia sebagai channel. Saya kalau ada silap istilah ni tuan-tuan kena betulkan lah. Channels dengan stream mana lebih besar? Stream lebih besar. Channel ni apa? Channel lah. Channel dengan stream mana lebih besar? Tak apalah, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh bantu fikirkan. Alright, so kita dah ada satu maklumat mengenai channel. Okay, channel ni kalau tuan-tuan dan puan lihat, nampak tak ada color putih dengan hitam ni? So kalau saya mengaktivasikan semua perkara-perkara ini, anda akan perasan bahawa dia menunjukkan sesuatu lah di belakang. Sesuatu di belakang itu akan jadi surprise lah, iaitu sungai. So cara nak tahu dia punya color ni, anda boleh ubah palette ini kepada bentuk yang boleh difahami oleh mata tuan-tuan dan puan-puan dengan menukarkan colornya lah. Pergi ke properties, maka kita boleh tukarkan kepada palette juga. Tapi palette dia of course ada dua color lah kan, hitam dengan putih.
Jadi kita buang yang kosong lah. Kita buang yang kosong, kita biarkan yang satu. Tapi yang satu ni kita cari color biru lah. Kita cari color biru supaya dia mewakili sungai. Nampak hilang kan? So kalau anda zoom, nampak tak yang dot-dot ni tadi? Inilah daripada data SRTM tadi. Dia telah cubalah sedaya upaya menggunakan model yang berkenaan untuk menggambarkan sungai yang ada di kawasan Cameron Highland. Jadi sungai-sungai ini dia mesti ada inlet dan outlet. Di mana outletnya nanti kita akan tengok kat somewhere. Dan kita nak tahulah berapa besar catchment areas yang boleh dapat based on their hydrologic effects. Okey, setelah selesai buat channel, setelah selesai buat flow direct, setelah kita gunakan accumulation punya data ni, accumulation ni pun kita boleh remove layer dia sebab kita dah tak pakai lagi dah. So next adalah step yang berikutnya ya. Berikutnya adalah seperti mana yang anda nampak kat sini, kita dah dapat maklumat sungai. So now kita nak tengok stream pula. Yang kita tengok tadi channel. So sekarang ni kita nak tengok stream ya. So extract stream, minimum flow accumulation 5000, raster stream dan vector. So kita kena pergi kepada extract stream pada toolbox lah. Extract EXTRAC. Extract stream yang bawah ni r.extract stream. So anda akan ambil daripada flow DIRABS, absolute flow. Kemudian anda akan tukar minimum flow accumulation ini kepada 50,000. Kemudian di bawah ini kita ada setup ya, di mana dia akan keluarkan type line lah. So far saya try, macam tak berapa jadilah line ni tak berjaya dikeluarkan. So saya percaya ianya datang daripada punca yang kita letak 50,000 tadi. So kemungkinan anda kena adjust lah. Mungkin tak sesuai 50,000, mungkin 20,000, mungkin 10,000. So yang itu memerlukan kefahaman penduduk setempat lah. Maknanya anda kena tahulah kat sini ada sungai. Sungai ni berapa banyak, dia punya volume ataupun dia punya anggaran besar dia. Sebab kita boleh tengok based on the pixel just now. So kita boleh anggarkan So next kita akan savekan. Dekat sini saya akan savekan dua benda. Iaitu pertama dinamakan sebagai stream lah. Streams. Yang pertama ni dia akan hasilkan sebagai TIF. Yang kedua, kalau tuan-tuan perasan, dia akan hasilkan sebagai shapefile. So shapefile yang sepatutnya dihasilkan adalah shapefile dalam bentuk STREMS streams. So yang ini sepatutnya dihasilkan shapefile dalam bentuk line. Tapi saya try beberapa kali tadi tak jadi. So, saya percaya sebab 50,000 cut off yang saya pakai itu tak sesuai lah untuk sungai yang berkenaan. So bila saya run, dia akan run the algorithm dan dia akan keluarkan dua maklumat yang baru pada layer kita. Pertama dinamakan streams, iaitu TIF. Lagi satu adalah streams, iaitu shapefile line ya. Setelah itu, maka kita perlu tahu ada lagi satu algorithm kita perlu run. Ada lagi dua algorithm. Banyak sangat algorithm dia sampai memang anda pun tak akan boleh follow lah algorithm ini. Unless you tengok balik video ni lah ya. Nanti algorithm yang seterusnya adalah kita akan tentukan dekat mana water outlet ataupun kita punya kawasan basin lah. Daripada kawasan basin itulah nanti tuan-tuan dan perempuan boleh kenal pasti dekat mana kita punya catchment ataupun kawasan tadahan air yang sesuai. Dan mungkin juga anda boleh mengubah hipotesis ini untuk melihat bagaimana limpahan air boleh berlaku jika anda tengok kepada jambatan supaya anda boleh buat hipotesis bahawa kawasan ini akan ditimpa oleh banjir ataupun tidak. Itu contohlah aplikasi yang kita boleh buat daripada catchment ini. Selain daripada aplikasi untuk pembangunan dan juga buat dam, kita juga boleh gunakan apa yang saya ceritakan ini untuk membayangkan kawasan tadahan hujan. So kalau kita tengok topologi, kalau kita tengok geological elemen kat situ ada ability untuk tidak menyerap air, maka dia berpotensi lah untuk menyebabkan banjir, untuk menyebabkan limpahan air kepada masyarakat setempat dan lain-lain. Itu nanti awak boleh analyse and cross reference with all your document that you have in your possession lah. Okey, sekejap saya nak tunggu dia run Okey, boleh tunggu sekejap boleh sekejap. Come on, cepat komputer sikit lagi. Siapa suruh awak jadi komputer? Okey, cepat go. Warning. Tak apalah, warning lah. Cepat. Okey, so dia akan bagi dua file iaitu TIF dan juga shape. Satu untuk streams dan satu lagi adalah untuk shape lah, shape file bagi line. So far saya try tadi, saya tengok pun dia tak keluar lah. Tapi nanti tuan-tuan pun boleh try adjust dekat kita punya minimum sample daripada kita punya accumulation tadi. Saya buat pada 50,000, saya buat pada raster calculator 50,000. So mungkin tuan-tuan boleh
kurangkan lagi ataupun lebihkan lagi mengikut kesesuaian kawasan lah. Sebab kawasan tu bukan kawasan yang familiar oleh saya. Okey, setelah selesai maka akan adalah data kat sini. Ini yang saya kata tadi, bila saya pergi kepada Open Attributes Table ni kosong, dia tak ada. Dia tak boleh nak hasilkan lah. Anyway, kalau anda tengok, sebenarnya kalau anda tak berapa nampak, anda boleh lihatlah di sini adanya contoh data yang merupakan streams dan juga channel, streams dan juga channel. Yang ini dibuat berdasarkan kepada SRTM record yang kita ada. Baik, seterusnya saya akan mengkonon-kononkan buat catchment lah. Saya tak tahu catchment kat mana ni. Tapi saya gunakan apa yang dipanggil sebagai water outlet. Dekat sini drainage saya akan pakai flow ataupun DEM. Saya tak berapa ingat ni. Saya rasa flow. Okey, kita masukkan flow. Kat sini kita masukkan koordinat. So koordinat ini contohlah konon-konon kat sini lah, kat kawasan ni. Konon-konon saya bagi disclaimer siap-siap. Ini konon-konon saja. Saya letak pada pixel yang berkenaan. So setelah selesai saya boleh come out dengan satu lagi output data yang terakhir, dinamakan sebagai catchment. Catchment ini akan mewakili kawasan yang berpotensi untuk catchment apa? Tadahan lah. So saya boleh run catchment itu. Okay. Selepas saya run catchment ni, so saya pun boleh estimate nanti berapa luas catchment ni. Saya pun boleh estimate. Ni contoh lah. Ni contoh sahaja. So catchment area ni telah dibayangkan oleh algoritma komputer menggunakan a lot of methods lah yang saya ceritakan tadi. Baik. Catchment ini adalah dalam bentuk TIF. Dia bukan dalam bentuk raster. Betul tak? Jadi kita nak kira dia punya size dan sebagainya, tak boleh. Jadi kita boleh gunakan yang terakhir. Barulah yang terakhir. Macam tak bernafas saya main cakap je. Iaitu R.2 vector. Yang ini kita boleh gunakan satu conversion to vector. Ada tak? Okay ni. R.to.vect. Yang ini adalah basically kita ambil catchment. Kita nak dalam area. Kita pun bagi tahu kat komputer, please adjust smooth corner for the area features, for example. And then we are going to vectorize it into a vector lah. So kita akan letak kat sini catchment sebagai catchment dalam bentuk shapefile lah. So lepas ni barulah kita boleh buat analisis lanjutan lain yang tuan-tuan puan suka. Seperti nak tahu kawasan tu punya luas, kawasan ini intersect dengan siapa. Kalau kata ada point kan, kawasan ni kena tak dekat rumah, kena dekat ke polygon ini, ada tak interaction, kalau kena berapa besar. Contoh, kalau anda nak buat untuk flood lah. Kalau anda nak buat untuk dam lah. Ini contoh catchment area yang telah terhasil oleh shapefile berkenaan. So anda boleh pergi kepada properties untuk anda adjust accordingly lah. Biasa kita akan buat style non-filler macam ni. So non-filler ni, so kita akan padamkan dan kita boleh gunakan streams dan juga channel ni untuk kita highlight lah. Ni streams dengan channel. Saya tak berjaya menghasilkan streams dalam bentuk line ni tadi. Tapi tuan-tuan pun boleh nampak lah. Ini sungai, namanya channel dan juga stream. So inilah kaedah bagaimana kita nak menentukan catchment area bagi sesuatu watershed analysis yang ada pada QGIS. Okay, so semua boleh nampak ya. So boleh nampak, cukuplah untuk nampak dulu ya. Nanti kalau nak buat, kita boleh buat kemudian nak saya akan bagi